Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Baik, giliran seterusnya untuk pelajaran yang berikut ini kita minta kerjasama daripada Puan Suryati Sadali, atau lebih senang saya panggil Kak Su, yang beliau akan kongsikan bacaan serta terjemahan bagi muka surat 17 ayat yang ke 106 hingga ke 112. Beliau akan baca Arab dan terjemah secara harfiah supaya ianya menjadi pelajaran kepada kita yang bakal menterjemahkan ayat yang ini 2 hari lagi ni. Jadi dengan kerjasama, semoga Allah SWT mudahkan, Allah berikan keredaan, Allah jadikan usaha ini sebagai satu ibadah. Dipersilakan Kak Suryati. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Apa jua yang kami hapuskan daripada satu ayat atau kami lupakan akan dia, nescaya kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang seumpamanya. Adakah telah tidak engkau ketahui bahawasanya Allah atas setiap sesuatu adalah amat berkuasa? Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ataukah telah tidak engkau ketahui bahawasanya Allah baginya ada kerajaan beberapa langit dan bumi, dan tiada bagi kamu daripada selain Allah daripada pengawal dan tiada penolong. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ataukah kamu berkehendak bahawa kamu tanyakan akan Rasul kamu seperti apa yang telah ditanya akan Musa daripada dahulu. Dan barang siapa ia menukarkan akan kufur dengan iman, maka sesungguhnya telah sesat oleh ia akan jalan yang lurus. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasanan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Dan telah suka oleh kebanyakan daripada ahli kitab jikalau kalau mereka mengembalikan akan kamu daripada sesudah beriman kamu menjadi orang-orang yang kufur kerana dengki daripada sisi diri-diri mereka daripada sesudah apa yang telah nyata oleh ia bagi mereka oleh kebenaran. Maka lebih cantik lagi dalam satu jawazan tak daripada apa yang telah ternyata bagi mereka itu. Iya tak? Yang daripada sesudah mimba dima tabayyana lahumul haq, daripada sesudah apa yang telah nyata
bagi mereka oleh kebenaran. Maka maafkanlah olehmu dan biarkanlah olehmu sehingga ia datangkan oleh Allah dengan perintahnya. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu adalah amat berkuasa. Wa aqimus solata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah olehmu akan solat dan datangkanlah olehmu akan zakat. Dan apa jua yang kamu sediakan bagi diri-diri kamu daripada kebaikan, nescaya kamu dapatinya akan dia di sisi Allah. Tajidu, kamu dapati, nescaya kamu dapati itu akan dia. Nescaya kamu dapati akan dia di sisi Allah. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan adalah amat melihat. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan telah berkata oleh mereka, sekali-kali tidak ia masuk akan syurga kecuali orang yang telah adalah ia Yahudi atau Nasrani. Itu adalah angan-angan mereka. Katakanlah oleh engkau, unjukkanlah olehmu akan keterangan kamu jika telah adalah kamu orang-orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan barang siapa telah menyerah diri oleh ia akan wajahnya bagi Allah dan dia adalah walhal dia adalah berbuat baik, maka adalah yang berbuat baik, maka baginya ada ganjarannya di sisi Tuhannya dan tiada ketakutan atas mereka dan tiada mereka berduka cita. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terus menghimpunkan kita dalam satu sesi untuk belajar Al-Quran, membaca Quran, menterjemah Al-Quran, dan dalam masa yang sama kita juga mempelajari bagaimana memahami tata bahasa Arab, dan setelah kita memahami tata bahasa Arab, kita mengertikan sesuai dengan kedudukan kalimah-kalimah tersebut dalam ayat-ayat yang kita pelajari. InsyaAllah, Alhamdulillah, saya rasa semakin hari semakin bersemangat, semakin seronok dengan perkembangan yang ada, perkembangan daripada penonton-penonton, sambutan daripada peserta yang menonton video ini. Saya dapati memang semuanya ramai, sangat ramai mereka yang berminat, anda yang berminat Al-Quran, insya-Allah. Cuma baru saya tahu, selama ni saya rasa macam orang tak suka nak belajar Quran, orang tak minat belajar Quran. Tapi bila saya sekali kesan daripada PKP, saya dapati masya-Allah ramai, masih lagi ramai insan-insan yang berminat dengan Quran. Maka sebab itulah saya terdorong untuk saya mewujudkan, memberi ruang supaya insan-insan yang berminat ini tidak terlepas peluang. Bukan hanya sekadar menonton kemahiran, bukan hanya menjadi penonton menyaksikan kemahiran ini pada orang lain. Tapi saya nak pindahkan kemahiran ini kepada anda yang terus berminat, yang sangat berminat. Masya Allah. Jadi hadirin yang berbahagia, kesempatan ini juga saya, InsyaAllah sebelum kita mulakan kelas hari ini, saya nak kongsikan sedikit satu perkara tentang tugasan-tugasan yang sepatutnya dilakukan, yang mungkin ramai belum dapat info lebih terperinci tentang tugasan yang perlu dilakukan untuk kelas-kelas melalui WhatsApp kita, kelas-kelas WhatsApp kita. Yang malam tadi saya dah kongsikan kepada semua. InsyaAllah pagi ini saya akan share apalah tugas-tugas yang perlu anda lakukan untuk latihan yang kedua. Bagi pelajaran kedua, latihan kedua. Bagi yang telah menyempurnakan latihan pertama, Alhamdulillah, tahniah. Dan sampai masa untuk mereka lakukan latihan kedua. Untuk mendengar arahan tentang latihan kedua ni, tunggu sebentar lagi setelah saya selesaikan tugas-tugas utama saya. Baik, sebelum kita bincang tentang bagaimana untuk melakukan latihan kedua, saya nak tanya khabar dulu. Apa khabar yang berada di utara, Padang Besar, apa khabar? Apa khabar yang ada di Patani, Naratiwat, Kemboja? Semoga sihat semuanya. Apa khabar yang ada di Kanga, di Alustar, di Kulim? Apa khabar orang Pulau Pinang, Payakongsi, Balik Pulau? Apa khabar orang Bayan Lepas? Apa khabar di Teluk Kumba? Masya Allah. Teman-teman yang ada di Perak, ada di Kampung Gajah, yang ada di Teluk Intan, yang ada di Selangor. Apa khabar semua? Harap gambas clear, suara pun jelas. Yang ada di Putrajaya, Ceras, yang ada di Ampang, yang ada di Negeri Sembilan, Seremban, semoga sihat. Melaka, Batu Pahat, Muar, Johor Bahru, Singapura, Batam. Saya dapati, Masya Allah, seronok sangat. Sehingga saya teruja sangat nak buat latihan berbagai-bagai kreatif. Dan latihan yang ini adalah latihan yang terbaru yang saya pernah lakukan, yang saya jarang lakukan dalam kelas-kelas umum. Tapi hanya dalam kelas melalui WhatsApp ni, ini adalah latihan yang terkini yang saya buat. Kita akan bincang sebentar lagi. Nak tanya orang Kuantan, apa khabar semua orang Kuantan? Semoga sihat. Orang Terengganu, Kemaman, Dungun, Cendereng, orang Jitih, Besut, pindah ke Kelantan, orang Tanah Merah, orang Pasir Putih, Bacok, Pasir Mas,
Kota Baru, yang ada di Sabah Sarawak, bagaimana di Kuching, Bintulu, ada di Kota Kinabalu, yang di Lahad Datu, apa khabar yang ada di Labuan, Brunei. Semuanya, semoga anda sihat, anda bersedia untuk pelajaran hari ini. Okey, saya nak kongsikan bagaimana melakukan tugasan yang sepatut anda lakukan. Ini khusus bagi peserta, arahan ini khusus bagi peserta yang mengikuti program melalui WhatsApp. Selepas ini baru saya bincang tentang untuk sambungan bincang kemarin. Okey, ini arahan bagaimana tugasan yang perlu anda lakukan bagi peserta yang mengikuti program melalui WhatsApp. Okey, saya tukarkan kamera dulu. Bismillah. Okey. Baik. Hadirin yang berbahagia, khususnya bagi info pertama ni khas untuk pelajar-pelajar yang ikuti program melalui WhatsApp. Okey. Dengar boleh-boleh. Dalam surah Fatihah kemarin, kita ada buat latihan tentang bagaimana mengertikan fi'il madhi, bagaimana mengertikan fi'il mudhari' dan bagaimana mengertikan fi'il amar. Fi'il madhi, saya contohkan 4 contoh, 4 pedoman. Dan pada fi'il mudhari' juga saya contohkan 4 pedoman. Fi'il amar, saya contohkan 1 pedoman. Dan isim jamak muzakkar salim ada 2 pedoman. Kesemuanya 4 pelajaran yang telah kita lakukan pada pelajaran pertama dalam surah Fatihah. Mulai semalam, kita mula masuk kepada setelah 2 minggu membincangkan tentang surah Fatihah, pelajar-pelajar menguasai mufradat dengan baik, dengan sempurna. Sekarang giliran kita belajar surah Al-Baqarah. Dan daripada surah Al-Baqarah, hanya 3 ayat saja yang kita fokuskan, itu ayat pertama, kedua dan ketiga. Dan daripada ayat pertama, kedua, ketiga masing-masing telah menyempurnakan pelajaran kedua tersebut dengan kita masuk dalam latihan pertama. Pelajar-pelajar semua kena menterjemah ayat 1 hingga ayat 3. Bagi yang belum terjemah, harap sempurnakan terjemahan latihan 1. Latihan 1 adalah menterjemah saja, mengartikan menurut laras bahasa yang saya tetapkan, bermula daripada 1-1. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Zalika, itu. Al-kitabu, iaitu kitab. La, tiada sama sekali. Raiba, keraguan. Fihi, di dalamnya. Fi, di dalam hi-nya. Fihi, di dalamnya. Hudan, adalah petunjuk, li, bagi, al-muttaqina, ada al. Banyakkan lupa, muttaqin saja. Sedangkan kalimah tersebut ada alif lam, ada alif ma'rifah. Al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Itu langkah pertama. Langkah seterusnya, baca Arab dia. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dan langkah seterusnya, terjemah secepat mungkin. Itu, iaitu kitab. Tiada sama sekali keraguan di dalamnya. Adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat kedua. Ayat ketiga. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Bi, dengan. Al-ghaibi, yang tersembunyi. Wa, dan. Yuqimuna, mereka mendirikan. As-salata, akan salah. Wa, dan. Mimma, daripada apa yang. Min, daripada ma, apa yang. Gabungan 2 kalimah. Mimma, daripada apa yang. Razaqna, telah merezekikan oleh kami. Hum, akan mereka. Kebanyakan peserta digabungkan. Razaqnahum. Saya lebih senang kalau asingkan satu persatu. Razaqna, telah merezekikan oleh kami. Hum, akan mereka. Yunfiquna, mereka belanjakan. Langkah seterusnya, baca Arab dan terus terjemah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang tersembunyi dan mereka mendirikan akan salah
dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka belanjakan. Baik, hadirin sedang pelajar, khususnya bagi pelajar yang mengikuti program WhatsApp, ini fokus untuk pelajar yang mengikuti program WhatsApp. Anda setelah menterjemah ayat 1 hingga ayat 3, anda perlu melakukan latihan yang kedua bagi pelajaran kedua. Apa dia latihan dia? Anda cuma menyebut saja bagaimana mengertikan fi'il mudhari'. Tentang fi'il mudhari'. Anda tahu bahawa fi'il adalah perbuatan yang menunjukkan yang disertakan dengan dua elemen serentak, iaitu masa berlakunya perbuatan tersebut dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Atau si pembuat mesti disertakan sekali. Itu lafaz yang ada dalam satu lafaz. Itu erti yang perlu kita berikan dalam satu lafaz fi'il. Okey? Kemudian kita masuk tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' merupakan perbuatan yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Dalam ayat yang ketiga, kita jumpa kalimat yu'minuna, mereka beriman. Itu kalimat pertama kita jumpa. Mereka adalah ganti nama. Selaku berperanan sebagai pembuat pada yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan dia beriman, siapa yang beriman? Mereka. Sebelum ni kita belum pernah jumpa lagi. Ini baru kali pertama. Pedoman dia apa? Bila ada tambahan waw nun di akhir lafaz. Bila ada tambahan waw nun di akhir lafaz. Sedangkan sebelum ni kita hanya jumpa dia. Yu'minu, ia beriman. Ya'budu, ia sembah. Yasta'inu, ia minta tolong. Yastaqimu, ia istiqamah. Yadillu, ia sesat. Mereka belum jumpa lagi. Hari ini kita tambah. Dengan menerima tambahan waw nun di hujung. Sedangkan huruf ya di awal masih kekal. Makna dah berubah. Dia menunjukkan seorang, mereka menunjukkan ramai. Sedangkan dia ganti nama yang sama. Daripada kumpulan yang sama. Ganti nama ketiga. Untuk third person. Okey? Bila tambahan waw nun jadi ramai. Mereka. Itu pelajaran pertama. Ada tambahan. Kemudian, daripada fi'il mudhari' juga ada tambah satu lagi saya tambahkan. Untuk pelajaran kali ini ada tambahan dua info. Bila ada kalimah fi'il mudhari' menerima tambahan waw nun di hujung, berarti dia mewakili ramai bilangan pelaku dia. Cuma membeza mereka ataupun kamu. Mereka ada huruf ya di awal, sedangkan kamu ada huruf ta. Itu perbezaan. Perhati dengan cermat. Jadi anda semua kena ertikan, masukkan makna saja berdasarkan pedoman yang ini. Di samping ini dua yang baru, sedangkan yang asal 4. Jadi kesemuanya 4 yang asal. Kalau ya sebut dia, kalau tambahan waw nun je mereka, kalau ta di awal sebut engkau, kalau ada tambahan waw nun di ujung sebut kamu. Begitu seterusnya kalau alif atas alif ada hamzah. Sebut aku dulu, dan begitu kami. Sebut nun, sebut kami. Contoh, berdasarkan pedoman ini, anda kena ertikan kalimat Arab yang saya berikan. Yu'minu, makna dia, ia beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Tu'minu, engkau beriman. Tu'minuna, kamu beriman. Uminu, aku beriman. Nu'minu, kami beriman. Itu tugasan pertama untuk fi'il mudhari'. Ada 6 pedoman. Sekarang kita pindah pada latihan pada fi'il madhi. Fi'il madhi perbuatan yang sudah lepas. Jangan lupa, pembuatnya mesti ada sertakan sekali. Cara menterjemah fi'il madhi mesti sebut telah. Dan untuk fi'il madhi kita tak ada tambahan pun. Kita tak ada tambahan pedoman. Masih kekal lagi. Sebagaimana fi'il dalam surah Al-Fatihah, ada 4 pedoman. Begitu juga dalam pelajaran kedua ini. Masih kekal lagi 4. Tapi perbendaharaan katanya berbeza. Dalam surah Al-Fatihah kita jumpa, telah menyembah oleh engkau, telah menyembah oleh kamu, telah menyembah oleh aku, telah menyembah oleh kami. Contohnya, ista'anta, telah minta tolong oleh engkau. Ista'antum, telah minta tolong oleh kamu. Ista'antu, telah minta tolong oleh aku. Ista'anna, telah minta tolong oleh kami. Itu dalam surah Fatihah. Bersama contoh-contoh yang lain. Untuk pelajaran kedua ini, saya ambil kalimat sebagaimana fi'il mudhari' iman, fi'il madhi pun beriman juga. Copy paste, beriman saja. Amanta, telah, dah siap ada. Beriman, masukkan. Copy paste beriman oleh engkau, makna dah sedia ada. Amanta, telah beriman oleh engkau. Amantum, telah beriman oleh kamu. Amantu, telah beriman oleh aku. Amanna, telah beriman oleh kami. Tugas anda cuma menyebut saja. Menyebut, baca Arab dan baca
terjemahkan Melayu. Baca Arab dan terjemahkan Melayu saja. Biar ada pengalaman menyebut. Pengalaman menyebut dalam lafaz Arab dan pengalaman menggandingkan lafaz Arab dengan erti Melayu. Supaya dia sejajar. Jangan amanta telah beriman oleh kamu. Amantum telah beriman oleh kamu juga. Tak mau. Lafaz berbeza, makna pun berbeza. Amanta telah beriman oleh engkau. Engkau seorang. Amantum telah beriman oleh kamu. Kamu ramai. Itu perbezaan. Saya nak anda cuma mengertikan. Untuk fi'il madhi, kekal 4 pedoman. Tapi untuk fi'il amar, saya tambah 1. Apa itu fi'il amar? Perbuatan yang menunjukkan perintah. Kalau daripada Allah kepada hamba, dia menunjukkan fi'il perintah. Tetapi kalau daripada hamba kepada Allah, kita tak namakan fi'il amar. Kita namakan fi'il doa. Saya semua dah dengar. Cuma video yang lepas saya ada terbalik. Saya tertukar. Terlepas pandang. Sabkulisan. Okey. Untuk fi'il amar, perbuatan yang sudah berlaku. Dalam fi'il amar, tetap disertakan dengan pelaku dia. Tetap disertakan dengan pembuat dia. Contoh, amin. Copy paste iman. Tapi tambahanlah kena ada untuk fi'il amar. Berimanlah oleh engkau. Kalau baris akhir baris sukun. Tapi kalau baris akhir ada waw nun atau ada waw alif, tambah berimanlah. Aminu, berimanlah oleh kamu. Lah oleh kamu tu dah sedia ada lah. Kita cuma copy paste lafaz beriman saja. Jangan tambah mengimankan, diimankan. Jangan tambah imbuhan di. Jangan pandai-pandai. Saya nak jadikan anda pandai, bukan jadikan anda memandai. Harap ambil perhatian. Okay. Untuk fi'il amar saya ada tambahan 1. Sebelum ni 1 saja. Engkau. Lah oleh engkau. U'bud, sembahlah oleh engkau. Irham, kasihanilah oleh engkau. Lah dia. Ighdab, murkalah oleh engkau. Marahilah oleh engkau. Jangan dimarah je. Jangan ditambah pandai-pandai di tu saya geram. Geram saya tambah di. Jangan tambah di. Hanya pada kalimah yang dah sedia ada tambah di, baru kita ikut. Cuma tugas anda copy, paste. Copy, paste. Baik, dengar baik-baik. Ini untuk fi'il amar. Sebagaimana fi'il madhi ada fi'il amar. Pelajaran kedua pun ada fi'il amar. Tapi cuba tambah 1. Oleh kamu tu. Lah oleh kamu tu. Bila ada menerima tambahan waw alif di hujung. Boleh? Boleh faham? Harap faham. Dan latihan yang pada latihan yang kedua ini juga, untuk pelajaran kedua, lafaz beriman saja, keempat-empat latihan semua kena ada. Okay? Pertama, latihan untuk fi'il mudhari'. Kedua, latihan untuk fi'il madhi. Ketiga, latihan untuk fi'il amar. Dan yang keempat, latihan untuk terjemah jamak muzakkar salim. Kita sediakan pedoman dia. Bila huruf kedua, huruf alif berakhir dengan waw nun atau kadang-kadang ya nun, sebut orang-orang yang. Jangan mereka yang. Saya tak nak terima mereka yang. Orang-orang yang. Okay. Begitu juga kalau ada huruf mim di awal kalimah. Berakhir dengan ya nun atau kadang-kadang waw nun. Pada terjemahan sebut orang-orang yang. Okey. Ini sebagai dia punya panduan saja ni. Contoh dia, mu'minuna atau mu'minina. Arti dia, orang-orang yang mesti makna dah sedia ada. Copy paste, beriman. Orang-orang yang beriman. Masuk copy, beriman je. Anda kena ingat kalimat iman. 1. Akan datang banyak kali beriman. Telah beriman, yang beriman, berimanlah. Itu saja yang kita jumpa. Dan pada isim jamak muzakkar salim, saya ada tambahan pedoman untuk anda. Bila ada dikurangkan, dibuang huruf waw nun atau ya nun di akhir lafaz, pada terjemahan cukup hanya tambah yang saja. Cukup hanya tambah yang. Yang beriman. Jangan orang yang. Orang-orang buang, tinggalkan yang saja. Orang-orang buang, tinggalkan yang saja. Bila waw nun di hujung, digugurkan. Okey? Mu'minun. Tanwin kan hujung. Sebab ini isim. Mu'minun, yang beriman. Mu'minuna, orang-orang yang beriman. Ini latihan yang anda perlu lakukan daripada lafaz yu'minuna. 1 contoh. Lafaz kedua, yuqimuna. Lafaz ketiga, yunfiquna. Ada 3 lafaz saja. Setelah anda sempurnakan tugasan ini, hantarkan kepada musyrif dan musyrifah masing-masing. Bila anda selesai, nanti akan muncul latihan yang ketiga, insyaAllah. Saya perlukan
latih tubuh yang sangat mantap. Perlu drilling. Sehingga anda benar-benar memahami sistem. Anda benar-benar memahami kaedah yang kita guna pakai. Dan selesa dengan kaedah ini, saya harap. Baik. Boleh? Anda faham? Sekarang ada 62 penonton. Dan saya harap 61 orang penonton ini semuanya adalah pelajar-pelajar yang mengikuti program melalui WhatsApp. Okey. Sempurnakan tugas anda dan insyaAllah akan muncul lagi latihan. Bagi yang belum menyempurnakan, insyaAllah masa kita akan berikan sehingga akhir minggu nanti. Pada hujung minggu nanti. Tugas anda boleh sempurnakan. Boleh di jamak takhir. Tak apa. Jangan rasa terbeban. Tapi lebih selamat anda buat sedikit-sedikit. Tak perlu masa yang lama. Dia hanya sekitar dalam tak sampai setengah jam. Lepas solat subuh pun boleh semak sekejap. Settle, no masalah. Bukan perlu ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda memanglah dia akan jadi bertimbun jika nanti. Baik. Saya harap anda faham. Boleh tolong komen? Boleh faham setakat ni? Saya nak masuk kepada pelajaran yang sebenarnya. Mohon komen. Kita nak bincang ayat berikutnya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ayat yang ke 106. Alhamdulillah. Hari ini kita banyak fokus pada terjemahan. Dan pada terjemahan tersebut kita akan bincangkan tentang wazan, kita akan bincangkan tentang dhamir, kita bincangkan tentang fa'il, kita bincangkan tentang maf'ulun bih, kita lebih pada mengulang dan mengulang. Okey? InsyaAllah. Baik, perhatikan jumlah yang pertama. Ayat 106, jumlah yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin, satu jumlah. Ma nansakh min ayatin, satu jumlah. Au nunsa, satu jumlah. Na'ti bi khairin minha au misliha, satu jumlah. Alam ta'lam, satu jumlah. Anna Allah ala kulli syai'in qadir, satu jumlah. Banyaknya jumlah, Ustaz. Inilah dia. Tapi tiap-tiap jumlah tu ada saling kait-mengait. Ada keterkaitan dia. Kita perhatikan mana dulu. Jumlah pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh. Ma. Biasa ma kalau awal ayat, ma tidak. Ma apakah? Ma kalau awal ayat ni. Tapi ada satu lagi ma. Awal ayat juga. Tapi bukan ma apakah, bukan ma tidak, tapi ma dia ma apa jua. Ma apa jua. Bukan ma apa yang isim mausul ni ma apa jua. Ma ni kata syarat. Ada tu syarti. Ma apa jua. Macam mana nak kenal, Ustaz? Senang saja. Ustaz ni semua cakap senang. Dari dulu senang. Kalau susah buat apa belajar? Sebab senanglah. Allah berikan Quran ni untuk kita belajar. Sebab Allah tahu, senang. Dia tahu kita boleh buat. Hamba dia yang nama manusia ni, hamba yang hebat. Dia boleh buat. Betul tak senang? Nak kenal ma apa jua? Tengok. Fi'il mudhari' biasa baris akhir baris dhammah. Dia bertukar baris sukun. Yes, confirm. Ma itu ma apa jua tu. Itu tanda yang pertama. Kita belajar satu tanda. Cukuplah. Nanti kita jumpa lagi, kita belajar tanda. Jangan banyak-banyak. Makan pun bukan makan satu pinggan terus. Kita makan sesuap demi sesuap. Sesuap demi sesuap. Bukan makan terus sepinggan atau sedulang atau semangkuk. Tak. Sesuap dah kunyah tu. Bukan terus telan. Kunyah dulu. Kita lumatkan dia. Dah lumat, baru kita telan. Macam mana nak lumat belajar ni? Kita kena berlatih, kena tanya, jawab. Saya tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Kita bincang dan ulang, bincang dan tanya dan tanya. Tanya soal angle kanan, masuk angle kiri, tanya angle depan. Banyak sisi yang kita soalkan. Ma apa jua? Ma syarat nama dia. Ada tu syarti.
Macam mana nak kenal mak apa jua? Ada dan sebelah dia fi'il mudhari', mak apa jua. Kadang-kadang ada juga fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' baris akhir ni tukar baris sukun. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mana-mana yang ada nun di hujung akan gugur nun dia. Tanda kedua. Tanda ketiga, yang mana-mana fi'il mudhari' yang ada huruf ilat di hujungnya gugur huruf ilat. Itu mak apa jua tu. Itu mak apa jua. Okey? Tengok. Manansah, patutnya nansahu. Kami mansuhkan. Apa itu mansuh? Kami hapuskan. Kami hapuskan. Kami hapuskan. Min daripada huruf jar, ayatin, satu ayat. Ayatin, satu ayat. Min ayatin daripada satu ayat. Murakab jari. Ada fi'il dan ada fa'il. Yang dikatakan jumlah fi'liyah, misal ada fi'il dan ada fa'il. Nansakh, kami mansuhkan. Min ayatin daripada satu ayat. Tolong komen mana fa'il dia? Tolong komen mana fa'il dia? Saya nak jawapan dia. Mana fa'il dia? Pada yang 69 peserta yang ada sekarang ni, tolong komen manakah fa'il bagi fi'il nansakhu atau nansakh. Baris akhir fi'il mudhari' ni kadang-kadang baris fathah, baris dhammah itu asal dia. Kadang-kadang baris fathah, nansakha. Kadang-kadang nansakh. Okey. Kalau mak apa jua, nansakhu akan berubah jadi nansakh. Soalan saya, oleh kerana jumlah fi'liyah, setiap fi'il ada sertakan dengan fa'il. Mana fa'il dia? Tolong komen sekarang juga. 10 detik dari sekarang. Tolong, mohon beri respon. 10 detik dari sekarang. Dan saya dapati masing-masing menterjemah pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dah hantar tadi. Subhanallah, saya teruja nak tunggu pagi. Masing-masing rasa macam tak tidur saya. Nak tunggu pagi. Nak hantar tugasan-tugasan. Hebat anda. Anda hebat. Saya bangga mengajar orang-orang yang hebat seperti anda semua. Saya seronok. Orang-orang inilah boleh menggegarkan dunia. Sebagaimana kata Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, akan ku gegarkan gunung Mahameru. Betul ke? Baik, tolong komen mana fa'il bagi fi'il nansakh min ayatin. Tolong komen. Dah 10 detik ni tak keluar juga. 1, saya kira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau tak ada jawab, saya akan teruskan. Apa jua yang kami hapuskan? Kami di sini merujuk kepada fa'il bagi nansakh. Mana tu dhamir kami? Nun ke? Nun bukan dhamir. Nun tu adalah tanda mudhari'. Kalau aku masukkan ansakhu, nun tukar alif. Ansakhu, aku mansuhkan, aku hapuskan. Alif bukan dhamir. Alif tu tanda mudhari'. Kalau engkau hapuskan tansakhu atau tansakh, engkau hapuskan. Ta tu bukan dhamir. Bukan. Ta tu tanda mudhari'. Cuma kaedah menterjemah nampak ta sebut engkau. Kalau ia hapuskan yansakhu atau yansakh, ia hapuskan. Habis mana dhamir dia? Kalau nun tu bukan dhamir. Dhamir tu kita namakan dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Apa makna wujuban, Ustaz? Kerana dhamir tersebut tidak boleh digugurkan. Dia kena diertikan. Dia berperanan sebagai fa'il. Dia wajib untuk menjadi fa'il. Tidak ada galang ganti dah. Berbeza dengan kalau dhamir mustatir jawazan. Biasanya ada galang gantinya. Ada fa'il zahir yang menjadi galang ganti. Berbeza dengan dhamir aku, dhamir kami dan dhamir engkau. 3 dhamir ini tak boleh ada penggantinya. Maka dhamir itulah yang sewajarnya menjadi fa'il. Itu kita namakan dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Dia wajib menjadi fa'il. Manansah. Apa jua yang kami mansuhkan? Nun pertama huruf mudhari'. Nun yang kedua ni fa fi'il. Sin ain fi'il. Kha lam fi'il. Apakah wazan nombor berapa? Tolong komen. Wazan nombor berapa nansakh? Ada 72 orang peserta ni.
Ini kena jawab. Ini saya kecil hati kalau tak nak jawab ni. Soalan yang mudah ni. Tolong jawab. Wazan apakah? Berdasarkan 6 wazan yang kita belajar. 6 wazan daripada sulasi mujarad. Wazan pertama, fa'ala yaf'alu. Wazan kedua, fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga, fa'ala yaf'ulu. Wazan keempat, fa'ila yaf'alu. Wazan kelima, fa'ila yaf'ilu. Dan wazan yang keenam, fa'ula yaf'ulu. Tolong komen. Wazan yang keenam tak mungkin. Wazan yang ketiga tak mungkin. Daripada 6, 2 dah reject. Tinggal 4. Wazan yang kedua tak mungkin. Nansahu sebab ain fi'il baris kasrah. Tak mungkin. Wazan yang ke-5 pun tak mungkin sebab ain fi'il baris fathah ni. Wazan kelima ain fi'il baris bawah. Makna kebarangkalian dia daripada 6 wazan tu hanya 2 saja yang cenderung untuk layak menjadi wazan bagi fi'il nansahu. Sama ada wazan yang pertama, fi'il madhi dia nasakha yansahu, atau wazan yang keempat, nasikha yansahu. Nasikha yansahu. Jadi wazan yang sebenarnya adalah wazan yang pertama, fa'ala yaf'alu, nasakha yansahu. Apa jua yang kami mansuhkan, yang kami hapuskan daripada satu ayat. Murakab jari, satu jumlah fi'liyah. Atau. Au ni huruf ataf. Dia menyambungkan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Oleh kerana ma sini ada ma apa jua, seolah-olah ni sini pun ada ma apa jua. Atau apa jua yang kami lupakan akan dia. Kami lupa ke kami lupakan? Kami lupa ke atau kami lupakan? Ingat, nampak? Nun baris apa? Dhammah ni. Fi'il ni baris dhammah ni. Berarti bukan 3 huruf ni. Fi'il 4 huruf. Kalau fi'il 4 huruf, cara terjemah tambah imbuhan me ataupun imbuhan kan di hujung. Kami lupakan atau kami melupakan. Kalau tak nak letak me pun tak apa. Kami lupakan, kan kena ada. Kalau kami lupa lain, nun beri atas. Nansa, kami lupa. Nunsi, kami lupakan. Nampak? Beza bunyi, beza makna. Nansa, kami lupa. Nunsi, kami lupakan. Ha akan dia. Masih lagi sambungan kata syarat ni. Apa jua yang kami hapuskan daripada satu ayat, atau apa jua yang kami lupakan akan dia. Kami lupakan akan dia. Dia ni merujuk pada ayat tadi. Itu mu'anas. Itu jumlah syarat. Jawab syarat dia, na'ti. Na'ti. Apa jua ni dia akan mempengaruhi 2 fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pertama, nansah baris akhir baris sukun. Ni fi'il mudhari' yang kedua ni, jawab dia pun terkesan kerana apa jua. Sepatutnya ada huruf ya. Kata dasar, fa fi'il dia amzah, ain fi'il dia ta, dan lam fi'il dia huruf ya. Ata ya'ti, fi'il 3 huruf. Ata telah datang oleh ia, ya'ti ia datang. Na'ti, kami datangkan. Biasa kalau ada huruf jar ni, tambahkan dia menjadi muta'adi. Nescaya kami datangkan bi khairin, dengan yang lebih baik, minha, daripadanya. Murakab jari. Atau misliha, seumpamanya. Atau antara khairi, bi khairin, atau bimisliha, atau bi khairi, yang lebih baik, atau bimisliha. Ini murakab jari, murakab idhafi, atau ataf. Ini semua jumlah fi'liyah yang menjadi jawab kepada kata syarat tadi. Apa jua yang kami hapuskan daripada satu ayat, atau kami lupakan akan dia, na'ti. Pada terjemahan jawab ni, jangan lupa tambah kata tambahan nescaya. Na'ti, tambahan nescaya itu penting.
Bagi jawab syarat, okey. Nescaya kami datangkan bi khairin, dengan yang lebih baik minha, daripadanya. Macam mana Ustaz nak tambah nescaya, Ustaz? Dulu Ustaz kata baris mati. Ni tak ada baris mati pun. Itu baris mati satu daripada tanda. Tanda yang kedua, kalau huruf nun ada, digugurkan nun. Itu tanda kedua. Dan tanda ketiga, huruf ya, huruf ilat lah. Asalnya hamzah, ta, ya. Huruf ya dihilangkan. Bila digugurkan huruf ilat tu, maka pada fi'il mudhari' tersebut, ketika terjemah, tambah nescaya. Pada fi'il mudhari' tersebut, tambah nescaya. Nescaya kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya, atau seumpamanya, semisalnya, atau secontohnya. Selesai. Lengkaplah jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Full stop. A. Adakah huruf pertanyaan? Huruf istifham. Lam. Telah tidak. Huruf nafi. Ta'lam. Asalnya ta'lamu. Gara-gara kesan pengaruh huruf lam ni yang kita namakan huruf jazam, ta'lamu berubah jadi ta'lam. Ta'lamu berubah jadi ta'lam. Mana kekal sama? Engkau mengetahui. Adakah telah tidak engkau mengetahui? Fi'il mudhari'. Ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il mudhari' mengetahui. Dia punya fa'il dia engkau. Mana dhamir engkau? Dhamir mustatir. Wujuban atau jawazan? Wujuban atau jawazan? Mohon komen 10 saat dari sekarang. Hari ini semua pasif nampak? Blur ke? Tolong komen mana fa'il dia? Alam ta'lam. Adakah telah tidak engkau mengetahui? Mana dhamir engkau? Mana dhamir engkau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada jawapan. Dhamir engkau, dhamir mustatir, wujuban. Dhamir mustatir, wujuban. Tak ada kalimah lain lagi yang menjadi pengganti dia. Tak ada isim zahir yang menjadi pengganti. Kalau dhamir engkau, kena wujuban. Engkau, dhamir mustatir itulah yang menjadi fa'il dia. Dhamir mustatir tersebutlah yang menjadi fa'il bagi ta'lam. Adakah telah tidak engkau mengetahui? Annallah. Inna sesungguhnya. Anna bahawasanya. Inna sesungguhnya. Anna bahawasanya. Kalau in saja nun baris sukun, jika. In jika. Kalau an saja nun sukun, bahawa. An bahawa. Terlepas pandang ke? Tak jawab pun. Tak ada pun. Tak ada jawab pun. Tak tahulah. Tak bergerak. Tak nampak pun jawab pun. Ya. Memang. Tak nampak je. Tak ada satu pun jawapan. Tak apalah. Nak buat macam mana. Ya ke? Tak apalah. Sedih saya tengok. Orang tak jawab. Tak berjalan pun lah. Seorang pun tak jawab. Sedih lah. Tak apa. Saya teruskan juga. Biar patah sayapku. Paruh akan ku jadikan tongkat. Baik. Teruskan. Alam ta'lam. Adakah telah tidak engkau mengetahui. Annallah bahawasanya Allah. Anna bahawasanya. Inna sesungguhnya. Anna bahawasanya. Inna sesungguhnya. Anna bahawasanya, inna sesungguhnya. An bahawa. An saja nun baris sukun bahawa. Kalau in, nun sukun hamzah baris bawah. In jika. Itu beza, okey? Ingat 4 ni, saya tanya nanti tak jawab, jaga. Anna Allah bahawasanya Allah. Ala kulli syai'in, ala atas huruf jar, kulli majrur. Ala kulli murakab jari.
atas tiap-tiap, kulli tiap-tiap, kulli tiap-tiap, kullu tiap-tiap, kulla tiap-tiap. Tolong bezakan antara kullu dengan kullun. Macam mana nak terjemah? Kalau kullu dia jadi mudhaf, tiap-tiap kita terjemah. Tapi kalau kullun dia tak jadi mudhaf. Kalau kullun dia tak jadi mudhaf. Kullun, minta maaf Kak Tun, saya tak boleh jawab. Ada call saya tak boleh jawab sebab handphone ni tadi terputus dia, tak boleh jawab. Minta maaf saya tak boleh jawab telefon. Sesiapa jangan, waktu saya mengajar jangan call, sebab kalau saya call nanti terus terputus semua. Semua akan terputus ni. Baik. Saya teruskan. Saya ingat saya punya setting ada problem. Setting saya ada problem sebab tak nampak ni semua. Komen-komen ni. Saya tak nampak komen. Tak komen. Handphone. Baik, minta maaf saya gangguan. Oh, ramai jawab Ustaz. Oh, okey. Saya kena gunakan handphone satu lagi. Handphone saya ni ada problem katnya. Dia tak bagi apa. Komen ni. Tak nampak komen. Baik. Saya tengok handphone satu lagi. Saya tak nampak komen. Ustaz, jangan sedih. Saya tak sedih. Teacher Mahani kata saya sedih. Tidak, biar patah sayapku. Paruh aku kena jadikan tongkat. Ini pepatah orang direct selling ni. Baik. Tapi kita berniaga dengan Allah. Baik, teruskan. Ayat berikutnya. Ayat 107. Ayat 107. Baik, kalau tadi saya ada tanya soalan tadi, ya, tak habis soalan saya. Kalau kullu tiap-tiap, kalau kuli dia jadi mudhaf kita artikan tiap-tiap. Tetapi kalau tanwin di hujung kullun kita artikan masing-masing. Kullun masing-masing. Sebagaimana Puan Rozita jawab tadi. Okey, alhamdulillah. Baik, seteruskan ayat yang ke-107. Ayat 107. Memang telefon saya tak nampak apa-apa. Saya dah cuba adjust pun tak nampak. Yang nampak ada orang yang tengok saja. Tapi komen tak ada. Okey. Seterusnya ayat yang ke-107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Satu jumlah. Tetapi alam ta'lam satu jumlah lagi. Ulang sekali lagi. Saya kecilkan lagi. Itu jumlah besar. Tapi saya racik halus lagi. Alam ta'lam satu jumlah. Adakah telah tidak engkau mengetahui? Apa isi pengetahuan dia? Jumlah ismiah. Annallaha, bahawasanya Allah. Kalau innallah, sesungguhnya Allah. Annallaha, bahawasanya Allah. Lahu, baginya. Ini jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Jumlah ismiah yang bermula dengan murakab jari. Jumlah ismiah yang mula dengan isim inna. Isim anna. Asalnya Allahu mubtada. Tapi oleh kerana dimasuki oleh anna, mubtada ni berubah nama jadi isim anna. Dan bukan nama saja berubah. Tanda harakat dia pun berubah. Asalnya Allahu berdhamah. Mubtada. Tapi dimasuki anna,
Nama berubah jadi isim anna, baris pun berubah. Allahu berubah jadi Allah. Anna dia merubah mubtada. Merubah nama, merubah harakat dia. Dan khabar dia, khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Khabar bagi isim inna dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Macam mana Ustaz tahu jumlah ismiyah? Tak ada isim pun sebelah dia? Ya. Dia bermula dengan murakab jari. Lahu. Bermula dengan lahu. Baginya. Mulku. Bila jumlah ismiyah bermula dengan murakab jari, kemudian disambut dengan isim yang berakhir pada dhammah tu, isim tersebut kita namakan mubtada' muakhar. Baginya ada kerajaan langit. Ada kerajaan. Bukan kerajaan di beberapa langit. Kenapa tambah di? Pandai-pandai Ustaz, tak ada tulis pun di. Tolong bagi jawapan. Tolong beri komen. Kenapa tambah di ni? Baginya ada kerajaan di beberapa langit. Kenapa tambah di Ustaz? Komen ni. Dan tak bergerak pun. Ada gangguan apa? Saya dapati ada gangguan coverage ni. Signal ada problem sikit ni sini. Okey, tak apa, saya teruskan mana yang baru masuk. Baru jelas ni. Baru ada. So signal problem. Signal problem. Ya. Mubtada' muakhar. Rosita bakar. Mubtada' muakhar. Ya, tadi ada stuck sikit tadi. Nyaris terputus. Baik. Mubtada' muakhar. Baginya ada beberapa kerajaan, baginya ada kerajaan di beberapa langit. Tambahan di tu ataupun fi pun ada. Macam mana boleh tahu? Siapa tahu? Kenapa boleh tambah di? Ini bukan fi'il majhul Ustaz, imbuhan di. Di sini bukan imbuhan di. Di sini menunjukkan huruf jar fi. Ada huruf jar seolah-olah pada antara mulku dengan as-samawat. Siapa boleh komen? Siapa tahu? Kenapa tambah di? Tambah ada ya menunjuk mubtada' muakhar. Tambah di tu. Kenapa? Kerana antara mudhaf dan mudhaf lain itu ada huruf jar di tengah-tengah dia. Mulku tu isim, kerajaan. Mulku tu kerajaan, isim tu. Kenapa isim tak ada alif lam Ustaz? Tak ada tanwin. Huruf jar pun tak ada. Kerana isim yang tak ada alif lam dan tak ada tanwin, itu makna dia mudhaf. Itu biasanya dia akan menjadi mudhaf. Setiap kali ada mudhaf, mesti ada mudhaf lain dia. Idhafi, ya, siapa ni? Mahani, ya, teacher Mahani. Idhafi, murakab idhafi. Antara mudhaf dan mudhaf lain ada huruf jar. Antara mudhaf dan mudhaf lain ada huruf jar, ya. Ustazah Isa Muda, ada huruf jar di tengah-tengah dia. Siapa ingat huruf jar dia apa? Antara huruf jar fi, Ustaz Tarmizi satu. Atau huruf jar apa, Kak Tun? Fi juga, Kak Tun. Lagi huruf jar apa? Selain fi. Dia ada dua lagi. Antara mudhaf dan mudhaf lain ada huruf jar tengah dia. Tapi huruf jar tu tak ditulis. Kadang-kadang pada terjemahan kita tu kadang kita selitkan pada terjemahan kita. Apa huruf jar dia? Fi, satu. Ba, bukan ba. Ajaisah. Dengan tak, dia ada tiga yang popular. Fi, satu. Ashabun nar. Ada dua lagi. Antaranya antara mudhaf dengan mudhaf lain ada tambah huruf jar. Min, fi dengan bi. Bi tak ada. Min dia ada. Min, ya, Samuda, betul. Bi tak ada. Bi tak ada. Min betul ada. Satu lagi min paling banyak. Allahu Akbar, ada. Minta maaf. Ada dia buffering, dia coverage problem. Coverage problem. Jangan call je.
Halo, okey, baik. Minta maaf. Baik. Minta maaf ada gangguan sikit. Okey. Seterusnya. Minta maaf. Ada hari ni line tak berapa jelas tak kira terputus-putus. Baik. No signal. Baik, alam ta'lam, adakah telah tidak engkau mengetahui annallah, bahawasanya Allah lahu mulkus samawati wal ard. Baginya ada kerajaan di beberapa langit jamak muannas salim, wal ard wa huruf ataf, menyambungkan antara al ard dan as-samawat. Kerajaan di beberapa langit dan kerajaan di bumi. Okey. Seolah ada mudhaf yang mahzuf Dan di sini pun tak clear. Ya. Rezeki kita lah ini. Tak apa. Qadarallahu masya'a fa'al. Baik. Apa yang Allah berikan, inilah konsekuensi kita ini. Semua yang terbaik daripada Allah SWT. Semuanya yang terbaik. Kita terima hakikat bahawa inilah yang dapat kita kongsikan. Mana yang kurang, minta maaf. Baik. Seterusnya. Ayat wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Baik, jumlah. Ma di awal jumlah. Ma tiada. Ma lakum tiada bagi kamu. Min dunillah daripada min huruf jar, duni selain, mudhaf. Allahi mudhaf ilaihi daripada selain Allah, min waliyyin daripada pengawal. Min waliyyin daripada pengawal, wala nasir dan tidak penolong. Dan tidak penolong. Okey. Ayat 107. Seterusnya ayat 108. Am turiduna, satu jumlah. Am ataukah. Am atau. Au pun atau juga. Cuma bezakan au atau, am tambahkah. Ataukah. Am ataukah. Au atau, am ataukah. Am atau, au atau, am ataukah. Beza kita tambahkah. Macam pertanyaan. Tapi huruf ataf tu. Ataukah turiduna, kamu berkehendak. Kamu menginginkan. Kamu berkehendak. Turiduna, kamu berkehendak. Nampak? Kamu berkehendak. Ini fi'il 4 huruf. Nampak huruf ta tu pada dhammah? Berarti fi'il 4 huruf. Wazan yang pertama. Arada yuridu. Af'ala yuf'ilu. Wazan pertama. Arada yuridu. Ataukah kamu berkehendak an bahawa, kalau in jika, anna bahawasanya. Anna bahawasanya. Kalau an saja nun sukun bahawa, tas'alu kamu bertanya, kamu meminta kadang, tas'alu kamu menyoal, kamu bertanya. Sin, fa'il sin, hamzah, lam. Ada hamzah ada hilang ni ada hilang hamzah dia. Tas'alu ada hamzah patutnya. Antas'alu rasulakum, bahawa kamu bertanya. Tas'alu, kamu bertanya. Rasulakum, akan rasul kamu. Kamu bertanya akan rasul kamu.
Kamu bertanya Rasul kamu. Asalnya tas'aluna. Ada nun di akhir lafaz. Asalnya tas'aluna. Gara-gara pengaruh kesan huruf A ni. Gara-gara huruf A ni, maka nun yang ada di akhir lafaz tas'aluna tu digugurkan. Gara-gara huruf A ni. Kesan yang kita namakan huruf nasab. Huruf nasab. Dia merubah fi'il mudhari' yang sepatutnya nun digugurkan nun. Maka fi'il mudhari' termasuk fi'il yang mu'rab. Fi'il yang boleh berubah. Apa berubah? Ada yang huruf yang berubah, ada yang harakat yang berubah. Bahawa kamu bertanya Rasulah, akan Rasul kamu. Tambahan akan, ingat pada Rasul, apa tanda dia? Baris akhir, baris fathah. Mana baris akhir Ustaz? Tu baris tengah tu Ustaz. Baris akhir, baris mati. Itulah gunanya kita belajar dulu. Rasulah ni satu kalimah, kum satu kalimah. Kita ambil pada akhir kalimah Rasul. Akhir kalimah Rasul. Rasulakum, akan Rasul kamu. Habis kalimat tu apa tu? Isim atau fa'il? Mestilah isim. Macam mana kenal? Mula-mula belajar dulu kita tambah akan je isim tu. Yang ada tambah akan tu isim. Fa'il tak tambahkan, isim je tambahkan. Rasulah, akan Rasul. Itu dari sudut mula-mula kita belajar. Dari sudut laras bahasa. Tapi sekarang kita dah advance sikit. Dengan isim, dengan terjemahan tak cukup. Ada tanda lain. Tanda dia apa? Alif lam tak ada. Tanwin tak ada. Makna dia mudhaf. Rasulah mudhaf. Kum mudhaf ilaih. Akan Rasul kamu. Akan Rasul kamu. Kama. Ka seperti ma apa yang. Ka huruf jar. Ma isim mausul. Seperti apa yang atau sebagaimana boleh juga. Tapi untuk peringkat awal saya suka terjemahkan seperti apa yang. Yang asli. Terjemahan asli dia. Seperti apa yang su'ila Musa min qablu. Satu jumlah. Su'ila Musa min qablu. Kenapa Ustaz putuskan Ustaz? Kan ayat tu dah cantik tu. Sebab kama seperti apa yang ma tu isim mausul. Bila ada isim mausul mesti ada silah mausul. Silah mausul dia su'ila Musa min qablu. Itu silah mausul dia. Itulah silah mausul dia. Su'ila Musa min qablu. Telah ditanya akan Musa daripada dahulu. Telah ditanya fi'il. Musa ni jadi apa? Bila ada fi'il mesti ada apa? Tolong jawab. Dalam konteks su'ila Musa, Musa ni jadi apa? Su'ila fi'il. Musa ni jadi apa? Tolong jawab. Tolong komen. Tolong komen. Saya nakkan komen. Musa jadi apa? Tolong komen. 10 saat dari sekarang. Musa tu jadi apa tu? Su'ila tu fi'il. Musa jadi apa? Masya Allah. Naibul fa'il. Ahsanti. Teacher Mahani. Ahsanti. Hajar Ruhaizat Ahmad. Ahsanti. Yati Harun. Akhta'ti. Yati Harun. Akhta'ti. Salah. Anda salah. Tapi walaupun anda salah, pujian tetap akan diberi. Kerana anda berani mencuba. Samuda. Naibul fa'il. Ahsanti. Rusita Wakar. Ahsanti. Fuzia Suri. Akhta'ti. Maimunah binti Abdullah. Akhta'ti. Safura Osman. Akhta'ti. Anda silap. Ya. Umi Samuda. Naibul fa'il. Betul. Bukan fa'il. Naib fa'il. Naibul fa'il. Siapa sebut fa'il? Akhta'ti. Maf'ul. Katun. Maf'ul lebih. Naib fa'il katun. Naibul fa'il. Masya Allah. Tak apa salah. Janganlah. Jangan rasa mundur. Tak salah itu bagus. Kita akan ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila-bila. Nanti semua akan terjemah. Nanti kita akan terjemah ni. Kepada yang mengikuti program, semua anda akan terjemah ni. Ayat ini semua akan anda lalui dan anda sendiri akan terjemah. Saya akan dengar suara anda. Dan saya akan mengintai walaupun saya tak ada jadi tak menjadi musyrif anda, tapi saya sentiasa memantau, mencari celah-celah mana yang saya dapat tahu terjemahan anda. Okey?
Oh, ada huruf elat. Bukan ada huruf elat, Umi. Musa tu memang ada huruf elat tu. Tapi dia fi'il majhul Fi'il majhul dia mesti ada naib fa'il. Fa'ilnya tak disebut. Fa'il telah dikeluarkan. Asalnya Musa tu maf'ulun bih. Asal Musa maf'ulun bih, tetapi oleh kerana su'ila tu dibinanya fi'il majhul, maka fa'il tu dikeluarkan. Maf'ulun bih ambil alih tempat fa'il. Itu yang kita namakan naib fa'il, pengganti fa'il. Asal maf'ulun bih, kedudukan dia peranan terjemah tetap macam maf'ulun bih. Kedudukan i'rab saja yang berubah. Nama dia kita berikan naibul fa'il. Telah ditanya akan Musa min qablu, daripada dahulu. Kenapa tak nak min qabli? Tolong komen. Soalan sama, tolong komen. Kenapa kan min huruf jar? Huruf jar kan kerja dia membaris bawahkan, baris akhir isim. Sebelum ni kita kan jumpa min qabli. Kenapa ni tak ada min qabli, min qablu? Tolong komen. Hajar Bazia, naibu fa'il lagi. Kak Stop Ismail masih lagi naibu fa'il, masya-Allah. Fa'il. Tolong. Kenapa min qablu tak nak min qabli? Sedangkan min kan huruf jar. Dan dulu pun ada qabli. Boleh baris bawah. Kenapa yang tak nak baris bawah ni? Kesalah tulis ni Quran ni. Salah ni. Isim mabni. Ya ke mabni? Dulu pun murab baris bawah tu. Sebab bukan mudhaf. Masya Allah. Masih anda ingat. Anda masih ingat. Taufik Yap Hazrin. Masya Allah. Isim mabni. Murab. Ya mabni. Dia sebab tak jadi mudhaf, dia jadi mabni. Sebab dia tak menjadi mudhaf. Kalau dia jadi mudhaf, dia murab. Kalau tak jadi mudhaf, dia mabni ala dhammi. Bukan mudhaf. Ihsan muda, Masya Allah. Sebab dia bukan mudhaf, ya. Sebab dia tak jadi mudhaf. Bukan mudhaf, tak jadi boleh belaka. Ya. Mabni, Masya Allah. Mabni ala dhammi. Yang tak jadi mudhaf, dia kena mabni ala dhammi. Mabni dengan baris dhammah. Baik. Alhamdulillah. Min qablu, daripada dahulu. Waman dan man. Ada tu syarti lagi. Man sama macam tadi. Man apa jua. Ma apa jua dengan man ni satu kumpulan. Kita namakan ada tu syarti. Dia mempunyai dua tugas. Dia ada pengaruh. Kalau lau tak ada pengaruh. Iza, lau, laula, lauma, kullama, lamma, amma. Itu kumpulan yang tersebut tu. Kumpulan yang pertama tu tak ada pengaruh. Dia tak terkesan pun fi'il mudhari'. Tapi kumpulan ni ada kesan. Dia mempengaruhi fi'il mudhari'. Yang sepatutnya yatabaddalu lam baris dhammah asalnya. Tapi gara-gara man ada tu syarti, baris dhammah tukar baris sukun. Dhammah ya. Wa man yatabaddal asalnya. Wa man yatabaddal, barang siapa ia badalkan, ia menukarkan. Mana ada sukun Ustaz? Ustaz tu baris bawah tu Ustaz. Fi'il mudhari' mana ada baris bawah? Yang boleh baris bawah isim saja. Yatabaddal asalnya. Barang siapa ia tukarkan. Wa may yatabaddal, dan barang siapa ia tukarkan. Kenapa baris bawah Ustaz Bukan min huruf jar. Dan huruf jar hanya pada isim. Yatabaddal fi'il mudhari'. Ini hukum tajwid. Ini hukum tajwid. Dalam baris bawah ni sebab tajwid supaya bacaan tak terputus. Kena ada sambung dengan hamzah wasal ni. Wa man yatabaddal al-kufra. Kena al tak baca. Sebab kita nak sambung. Baris kasrah ni adalah baris tambahan. Baris kasrah ni adalah baris tambahan. Wa man yatabaddal, dan barang siapa ia tukarkan al-kufra, akan kekufuran, bil iman, dengan iman. Wa man yatabaddalil kufra. Kita baca terus, kita sambungkan. Letakkan lam baris kasrah tu. Itu kaedah bacaan bab tajwid.
Dan barang siapa ia tukarkan akan kufur dengan iman, barang siapa ia tukarkan akan kufur dengan iman, maka. Antara cara mudah untuk kita mengenal antara man tersebut, man orang yang ke atau man barang siapa, biasa di tengah-tengah ada huruf fa. Itu antara tanda dia. Antara tanda dia. Kalau tak pun ada tambahan nescaya. Kalau tak ada fa, kadang ada tambahan nescaya. Khusus pada fi'il mudhari' saja. Dan barang siapa ia tukarkan akan kufur dengan iman, maka qad sesungguhnya. Qad sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Qad pun sesungguhnya juga. Jazam dan syarat. Masya Allah. Jazam dan syarat. Okay. Qad sesungguhnya. Inna pun sesungguhnya. Apa beza qad dengan inna? Tolong komen. Inna sesungguhnya. Qad pun sesungguhnya. Sama je Ustaz. Boleh tak kita letak nanti? Letak qad suka-suka kita. Atau inna sesungguhnya. Sebab makna sama. Qad Allah. Sesungguhnya Allah. Boleh ke Ustaz? Kita dulu. Tolong komen. Lepas. Apa beza inna dengan qad? Tolong komen. Bismillah. Tolong komen. Dan barang siapa ia tukarkan akan kufur dengan iman, maka sesungguhnya dhalla sawa'as sabil. Telah sesat ia akan jalan yang lurus. Dhalla. Qad sesungguhnya. Apa beza dia? Apa beza dia? Qad untuk fi'il. Masya Allah. Awal jumlah. Qad memang awal jumlah. Wayati. Inna jumpa isim. Qad jumpa fi'il. Masya Allah. Qad sebelum fi'il. Masya Allah. Qad duduk sebelah fi'il. Macam-macam ayat. Inna sebelah isim. Betul. Qad untuk fi'il. Sebelah qad ada fi'il. Betul. Qad sebelah fi'il. Inna sebelah isim. Betul. Selepas qad ada fi'il. Betul Kak Tun. Baik. Masya Allah. Bagus. Qad sebelum fi'il isim muda. Inna sebelum isim. Inna sebelum isim. Ya, Fauzasi. Pandailah semua ni. Tak sangkalah. Bangga saya ada anak murid yang pandai-pandai macam ni. Alhamdulillah. Semoga pandaian anda, kebijaksanaan anda, Allah berkati. Diberkati Allah. Dan saya nak tegaskan bahawa lagi, qad adalah kata penegas. Pengukuh. Kata pengukuh untuk jumlah fi'liyah. Sekali lagi saya tegaskan. Ambil perhatian. Qad adalah kata penegas untuk pengukuhan bagi jumlah fi'liyah. Sementara inna juga kata penegas. Kalimah taukid penegas untuk jumlah ismiyah. Untuk jumlah ismiyah. Kadang-kadang lepas inna pun kadang-kadang tak ada isim. Inna kadang-kadang tak ada isim. Ada huruf jar, ada murakab jari. Tetap inna lahu anna lahu jannatin. Bahawasanya bagi mereka anna lahum jannatin. Bahawa mereka ada beberapa syurga. Nampak? Tak semestinya sebelah inna tu isim. Qad memang, selepas qad memang fi'il. Tapi kadang lepas inna, ada kadang huruf jar. Yang paling jelas, inna adalah mengukuhkan bagi jumlah ismiyah. Kadang jumlah ismiyah bermula dengan murakab jari. Tak semestinya jumlah ismiyah bermula dengan huruf isimnya. Kadang dimulakan dengan murakab jari. Dan qad memang, sebelah dia memang jumlah fi'liyah. Selepas qad mesti fi'il lah. Sebab itu antara tanda nak kenal fi'il, kalau siapa buka kitab Nahu, tanda fi'il adalah bila ada qad, sin, saufa. Alamatul fi'il yu'rafu biqad. Dalam buka, kalau nanti insyaAllah kita buka matan Jumiyah. Alamatul fi'li yu'rafu, tanda fi'il boleh dikenal dengan qad, sin, wa saufa. Itu. Wa ta'ni sakinah. Ada 4 tanda. Itu dalam kitab Nahu. Kalau qad memang lepas qad mesti fi'il. Tapi lepas inna belum tentu isim. Yang jelas
Inna untuk jumlah ismiyah. Qad pengukuh penegas untuk jumlah fi'liyah. Okey, jelas? Dalla sawa as-sabil. Sungguhnya telah sesat ia akan jalan yang lurus. Ayat 108. Dan ayat terakhir. Ayat terakhir. 109. Wadda katsirun min ahli kitab. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Panjangnya Ustaz. Ya, panjang ni. Jumlah fi'liyah ni panjang. Okey. Lau jikalau. Lau jikalau. Perhatikan. Jikalau yaruddunakum, mereka kembalikan. Ini fi'il bentuk mudha'af. Fi'il sahih, fi'il sihat, bentuk mudha'af. Fi'il yang ada huruf berganda. Ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa. Fa fi'il huruf ra, ain fi'il dal, lam fi'il dal. Ya huruf mudhari', ra fa fi'il, dal ain fi'il dan dal satu lagi lam fi'il. Ain fi'il dan lam fi'il hurufnya serupa. Waw ni dhamir, waw jamaah. Nun ni alamatul raf'i. Nun tan rafa'. Okey. Yarudduna, mereka mengembalikan fi'il mudhari'. Kum maf'ulun bih, akan kamu. Min daripada huruf jar. Ba'di majrur. Dan ba'di ni zaraf, dia akan biasa menjadi mudhaf. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Ini mudhaf. Min ba'di daripada sesudah. Imani mudhaf ilaih. Semua mudhaf ilaih pada kasrah. Kenapa? Biasa antara mudhaf dan mudhaf ilaih ada huruf jar. Ingat huruf jar dia apa? Min. Lagi. Fi. Lagi. Li bagi. Salah satu daripada tiga. Daripada sesudah beriman. Daripada kadang-kadang kita tak letak huruf jar pun tak apa. Ada setengah-setengah kalimat kena letak huruf jar sedap, baru terjemahan kita kemas. Kalau tak letak sedap ya, macam tawar je terjemahan kita. Daripada sesudah beriman kamu, iman ni pun tak ada alif lam, tak ada tanwin. Sebab apa? Dia mudhaf pula kepada kum, kamu mudhaf ilaih dia. Dhamir hanya layak jadi mudhaf ilaih saja. Dia tak layak jadi mudhaf, okey? Dhamir hanya layak jadi mudhaf ilaih saja. Lepas itu dia letak di hujung sekali. Daripada sesudah beriman kamu, kufaran, menjadi keadaan orang-orang yang ingkar. Kufaran, hasadan, kerana, tambah kerana dengki. Maf'ul min ajli, kerana dengki. Min, huruf jar, daripada. Indi, sisi, zaraf. Zaraf biasa jadi mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Anfusi, mudhaf ilaih. Semua mudhaf ilaih baris bawah. Semua mudhaf ilaih baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Ada huruf jar sebelum mudhaf tu. Mana huruf jar dia? Nah, tak dinampakkan. Seolah-olah ada huruf jar. Apa huruf jar dia? Min. Atau fi. Atau li. Salah satu daripada tiga tu. Kita sesuaikan. Daripada sisi diri-diri. Diri-diri. Jamak taksir. Kalau diri saja, nafsi. Kalau dua diri, nafsaini. Kalau banyak, diri-diri. Jamak taksir. Anfusi. Kenapa pada bawah? Sebab dia mudhaf ilaih kepada indi. Kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Sebab dia jadi mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Dhamir. Apa nama dhamir tu? Ha ghaib. Nama dhamir tu ha ghaib. Kenapa tak ada mahum Ustaz? Ini kalau nak detail. Sebut home pun tak apa, kita terima. Tak salah. Tapi kalau nak bagi jawapan detail lagi, mim ni alamatul jam'i lidzukur. Mim ni tanda jamak bagi muzakkar, bagi lelaki ramai. Ha ni dhamir dia, ha ghaib. Nama dia dhamir baris muttasil. Dhamir baris muttasil. Dhamir ganti nama baris yang nampak muttasil tu bersambung. Dhamir baris muttasil. Ada juga yang namakan dhamir jar bil idhafah. Ada juga istilahkan dhamir jar bil idhafah. Kenapa dhamir jar?
Sebab dia menjadi mudhaf ilaih. Semua mudhaf ilaih hukum dia majrur. Hukum dia mesti jar dari sisi i'rab. Okey, di sisi diri-diri mereka. Min huruf jar lagi. Murakab jari. Ba'di, min ba'di murakab jari. Daripada sesudah. Daripada sesudah. Ma, apa yang ba'di sesudah zaraf. Zaraf biasa akan jadi mudhaf. Berarti ma ni mudhaf ilaih. Ba'di ma, sesudah apa yang mudhaf ilaih. Oh, ya ke? Boleh Ustaz? Boleh. Ma isim. Isim apa? Isim mausul. Domir baris muttasil atau domir jar biidhafah. Ahsanti. Ya, betul. Ba'di ma, mudhaf ilaih ya? Ya. Kenapa tak nak baris bawah pula? Ma ni isim mausul. Semua isim mausul mabni kecuali yang musanna saja mu'rab. Apa tu musanna Ustaz? Yang menunjukkan bilangan 2. Semua isim mausul mabni. Apa itu mabni Ustaz? Baris akhir dia tak berubah. Ataupun huruf akhirnya pun tak berubah. Ada 2 saja yang berubah ni. Kalau yang mu'rab hanya ada 2 jenis. Sama ada baris berubah ataupun huruf yang berubah. Tapi kalau isim mausul, semuanya mabni. Kecuali yang musanna saja mu'rab. Semuanya mabni. Ma apa yang? Patut tak baris bawah. Takkan ba'dimi. Tak kena. Ba'dima, ma, alif, baris mati. Min ba'dima, daripada sesudah apa yang mudhaf ilaih. Tapi macam tergantung je Ustaz. Memanglah tergantung sebab ma ni isim mausul. Dia kena ada silah mausul. Mana silah mausul dia? Tabayyaqa, jumlah fi'liyah. Tabayyana lahumul haqq, jumlah fi'liyah. Telah ternyata fi'il madhi oleh ia fa'il. Dhamir mustatir jawazan. Bila fi'il madhi ada dhamir mustatir jawazan, jaga-jaga. Siap sedia. Ada tak fa'il zahir dia? Macam mana nak kenal fa'il zahir? Isim yang baris akhir baris dhammah. Isim yang berakhir dengan baris dhammah. Itu pun hanya khusus pada isim mufrad. Jamak taksir dan jamak mu'annas salim sahaja. Untuk baris dhammah ni hanya pada 3 jenis isim saja. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak mu'annas salim saja. Nampak ada baris dhammah? Tak ni isim mufrad ke? Atau jamak taksir ataupun jamak mu'annas salim. Telah ternyata bagi mereka. Ia tak perlu. Bila ada fa'il zahir, dhamir mustatir jawazan tak perlu disebut lagi. Telah ternyata bagi mereka oleh, ini fa'il, oleh kebenaran. Bukan oleh beberapa kebenaran. Kalau jamak mu'annas salim kena sebut beberapa. Kalau jamak taksir kena sebut kata berganda. Kebenaran-kebenaran. Ini bukan jamak taksir. Ini isim mufrad. Confirm. Oleh kebenaran. Isim mufrad. Sebab yang boleh baris dhammah ni hanya 3 jenis isim saja. Tolong sebut. Pertama, isim mufrad. Kedua, jamak taksir. Ketiga, jamak mu'annas salim. 3 jenis isim saja. Penting anda kena kenal 3 jenis isim ni yang mu'rab dengan harakat ni. Sebab kita nak belajar isim munsharif dengan ghairu munsharif ni, antum kena kenal 3 jenis isim ni. Kalau yang isim munsharif, tak isim mufrad, jamak taksir dengan jamak mu'annas salim. Kalau ghairu munsharif, sebahagian daripada isim mufrad dengan jamak taksir saja. Sebahagian isim mufrad dengan jamak taksir saja yang layak jadi isim ghairu munsharif. Apa ciri-ciri dia? InsyaAllah kita akan belajar nanti. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim yang tidak boleh menerima tanwin. Meskipun dia tak ada alif lam. Biasa isim kalau tak ada alif lam kena tanwin. Ni 3 jenis isim ni. Tapi tidak pada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir. Ada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir yang walaupun dia nakirah tak ada alif lam, dia tak boleh tanwin. Kenapa? Ini kita namakan isim ini ghairu munsharif. Ataupun isim mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf. Dia tak boleh menerima tanwin. Okey, nanti kita belajar. Apa peri penting kita belajar isim ghairu munsharif ni? InsyaAllah. Jadi 3 isim ni anda kena ingat. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak mu'annas salim. Okey? Kerana 3 isim ni kita akan belajar isim maksur, isim mangkus. Ustaz pernah sebut dulu. Isim maksur, isim mangkus. Isim maksur dan isim mangkus mana hanya pada isim mufrad dengan jamak taksir saja. Jamak mu'annas salim tak ada. Jadi 3 isim ni kena ingat. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak mu'annas salim. Lepas tu isim mufrad dan jamak taksir ni lagi penting. Kena kita gabungkan. Dia satu kumpulan. Tanda dia sama. Ghairu munsharif pun ada isim mufrad, jamak taksir.
Bahsan dan isim maksur, isim mangkus pun isim mufrad jamak taksir. Dua je. Isim ghairu munsharif, isim mufrad jamak taksir. Masya Allah. Okey. Baik. Dan jumlah fi'liyah tabayyana lahumul haq menjadi silah mausul pada ma. Daripada sesudah apa yang telah ternyata bagi mereka oleh kebenaran. Fa'fu, satu jumlah fi'liyah. Isim mufrad, bukan mudhaf nanti macam ni. Mufrad, F, tersalah tulis. Mufrad, betul. Fa'fu, maka maafkanlah olehmu, satu jumlah. Ada fi'il dan ada fa'il. Maafkanlah, fi'il amar. Oleh kamu, fa'il, dah satu jumlah. Wasfahu, satu jumlah. Wa dan isfahu, biarkanlah olehmu atau berlebih kuranglah olehmu. Hatta, sehingga ini huruf nasab. Adik-beradik dengan ad ni. Dia merubah. Asalnya ya'ti. An punya kerja, ya'tiya beri atas. Dia mempengaruhi fi'il mudhari' ni. Harakatnya berubah. Yang asalnya baris ni tak nampak apa ni. Ya'ti. Panjang dua harakat. Bila masuki hatta, ya'tiya. Bahawa ia datangkan. Walaupun fi'il ni 3 huruf, ya'ti. Tapi oleh kerana fa'il dia Allah. Allahu fa'il dia. Maka kita ertikan ia datangkan. Allah tak datang tapi Allah datangkan. Dia jadi muta'addi. Ada huruf jarbi ni. Sehingga ia datangkan Allahu. Bila fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum di dalam dia ada dhamir mustatir jawazan, huwa atau hiya, biasa akan diiringi dengan fa'il zahir. Maka Allah itu menjadi fa'il dia. Allah itu adalah fa'il dia. Oleh Allah. Sehingga ia datangkan oleh Allah bi amrihi, akan perintahnya. Bi di sini boleh terjemahkan akan. Bi boleh terjemahkan akan. Akan perintahnya. Bi huruf jar, amri majrur, dan amri tak ada alif lam, tak ada tanwin, berarti dia mudhaf. Hi mudhaf ilaihi. Bi amrihi, dengan perintahnya atau akan perintahnya. Satu jumlah fi'liyah. Innallah, sesungguhnya Allah. Innallah jumlah ismiyah. Tadi annallah, ini innallah sama. Inna, anna tugas dia sama, merubah isim inna. Merubah mubtada menjadi nama isim inna. Ala kulli syai'in. Ala kulli murakab jari. Kulli mudhaf. Sebab tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dia isim. Sebab ada huruf jar kan. Tapi kenapa tak ada alif lam, tak ada tanwin? Sebab dia mudhaf. Syai'in mudhafun ilaihi. Oleh kerana syai'in isim nakirah, ada tanwin, maka kulli pun turut jadi nakirah juga. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu qadirun. Adalah, jangan lupa tambah adalah pada khabar. Tak kira khabar bagi mubtada ataupun khabar bagi inna atau khabar bagi anna. Jangan lupa tambah adalah. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah yang amat berkuasa. Ingat, tambah adalah pada khabar mufrad saja. Khabar dalam bentuk satu kalimah. Bukan khabar bentuk jumlah. Yang kita namakan yang tambahan adalah ni hanya pada khabar mufrad sahaja. Sebab khabar ada perbincangan dia. Khabar ada dua bentuk. Satu bentuk mufrad, satu bentuk jumlah. Yang bentuk jumlah tak perlu tambah adalah. Hanya tambahan adalah hanya berlaku pada khabar yang dalam bentuk mufrad saja. Alhamdulillah. Jadi inilah yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Inilah yang dapat kita bicarakan. Semoga bermanfaat. Semoga anda faham. Dan saya kira pembincangan hari ini juga membantu kepada pelajar-pelajar yang ikuti program melalui WhatsApp, program melalui media sosial. Dan kita telah pun berlalu 2 minggu, masuk minggu yang ke-3 sekarang. Jadi saya ucapkan tahniah kepada yang terpilih kerana anda mempunyai peluang emas ini, dapat dilatih, dibimbing untuk menterjemah, diasak secukupnya sehingga anda terbiasa dengan laras bahasa. Dan kepada yang belum menghantar tugasan, sekiranya anda tidak menghantarkan masuk ke minggu ketiga, semakin lama semakin banyak, semakin berat. Bila anda semakin berat, saya kira anda akan surrender nanti. Maka
tempat-tempat ini saya kira kalau ada anda kata kiranya ada yang sanggup mengharungi cabaran, saya akan gantikan dengan orang yang baru yang sekiranya datang personally. Ada 2-3 orang saya nampak semalam yang mohon nak masuk kelas, maka itu saya pertimbangkan. Sebelum ni saya tutup tawaran. Saya tutup tawaran kepada yang nak belajar sebab saya dah penuh. Tapi saya dapati ada yang tak beri komitmen. Tak beri komitmen. Maka kelas-kelas yang lompong ni akan saya tampal dengan peserta-peserta baru. Tapi kepada peserta baru, kena kerja keras sedikit saja. Kita sudah minggu ketiga. Anda kena hafal surah Fatihah dan dah tutupi surah Fatihah. Dan hari ni, mula semalam, minggu ni kita mula masuk surah Al-Baqarah. Ayat 1 hingga ayat 3. Masih baru lagi. Jadi kepada peserta baru, dah boleh mulakan tugas. Jadi ingatan kepada yang masih belum menghantarkan tugasan. Kalau sekiranya anda tunda kerja, tunda tugas, saya tak jamin anda boleh menjawab soalan, boleh buat latihan, boleh menterjemah dengan cekap pada masa akan datang. Sebab anda dah tunda. Peringkat awal ini penting. Peringkat awal penting. Kalau anda dah tunda, nanti akan makin berat dan lama-lama anda akan surrender. Bila surrender, tempat tu akan kosong. Jadi saya tak mau kosong terlalu awal, saya akan gantikan dengan orang lain nanti. Sementara kelas ini masih lagi peringkat muda lagi. Masih lagi baru bernafas, baru lagi. Masih muda boleh, masih putih lagi. Jadi sekiranya ada permintaan daripada teman-teman yang mau turut serta, mau bergabung sekali, saya buka. Dan anda nampaknya kami terpaksa, kami tak singkirkan, dan mungkin anda hanya jadi silent reader. Saya dah janji awal tu saya tak akan drop out, saya tak akan singkirkan anda. Anda bergabung juga tapi jadi pendengarnya. Tak mungkin. Saya pada pengalaman saya, sekiranya anda bertangguh-tangguh dalam buat kerja, nescaya anda tak mungkin boleh terjemah. Tak mungkin dapat menjadi hanya semangat dari peringkat awal. Tapi anda gagal. Anda tak berjaya mengawal emosi anda, tak menyusun gerak kerja anda. Hanya semangat saja, tapi semangat tu tak digerakkan, tak digerakkan dengan tindakan. Jadi satu lagi nasihat saya kepada yang belum buat latihan, lakukanlah. Saya tidak mahu ada double standard. Tak ada double standard untuk saya pilih kasih. Saya tak mahu ada pilih kasih dalam membuat sesuatu. Saya harap anda sila berikan fokus, buatlah latihan masing-masing supaya latihan tersebut sampai kepada musyrif dan musyrifah masing-masing. Dan saya dapat report, saya terpati, okey, anda lakukan. Adakan pengalaman, anda ada pengalaman menyebut sendiri, menterjemah sendiri. Salah sikit tak apa, memang adat belajar salah. Nak ulang boleh, tak ulang pun saya tak kisah. Tapi kalau siapa yang ulang, dia akan dapat rasakan nanti keberkesanan dia. Okey? Jangan anggap ni cerewet, tapi bagus. Bila ulang tu bagus. Okey? Allahu a'lam bissawab. Saya rasanya sampai setakat ini dululah perbincangan kita. Hari ini saya punya permulaan tadi kurang cantik dia. Bila signal tak cantik, saya rasa tak sedap sikit. Kadang-kadang saya punya emosi ni terganggu juga bila ada gangguan-gangguan yang macam ni. Ala kulli hal, alhamdulillah, konten dia hari ini menepati sasaran. Apa yang saya nak sampaikan selesai. Alhamdulillah. Harap anda lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, insyaAllah. Saya nantikan jawapan dia. Dan kita akan bersiaran lagi pada hari Jumaat nanti, insyaAllah. Tunggukan siaran kita pada hari Jumaat. Waktu yang sama, hari Jumaat nanti. So, saya sudahi dengan tasbih kafarah. Sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.